الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم الخير يا أرحم الراحمين آمين. Okey, terima kasih kepada Azam. Bacakan doa. Okey, kita continue untuk kelas hari ini. Sebelum saya masuk kepada subtopik baru, saya nak pergi dahulu kepada hari Jumaat. Hari tu saya minta awak buat skill up question dengan soalan tutorial. Okay. Saya nak bagi tahu untuk skill up question yang tak hantar lagi adalah ada 3 orang. Kiasatina, Syahrizal dengan Yusrina masih tak hantar lagi. Kemudian untuk soalan tutorial, soalan nombor 11 hingga soalan nombor 15 yang tak hantar lagi, ramai lagi tak hantar, ada kurang 7 orang pun. Okay. Abrar, Kiasatina, Azrin, Syahrizal, Syazwani, Yusrina dengan Nurin. Orang yang samalah kebanyakannya. Okay. Okay, so sebelum saya pergi kepada 3.2, saya nak tengok, saya nak discuss, saya nak bagi feedback sikit tutorial soalan 13 sebab saya tengok ramai yang majority buat kesalahan yang sama. Okay. Dan saya tengok final answer di belakang pada negatif tapi awak dapat di jawapan belakang positif, awak dapat negatif tapi awak ignore. Okay, so kat sini saya nak maklum kalau dapat negatif, okay, memang jawapan awak salah. Okay, so kenapa salah? Okay, ini kena clear betul-betul supaya 3.2 lagi kita nak masuk. Okay, awak lebih faham tentang directions of vector. Sebab tu saya cakap chapter 3 ni kalau you jawab tanpa drawing the force, tanpa you consider dia punya sign convention, you akan dapat jawapan yang salah. Okay, so kalau tengok kepada soalan 13, saya semua orang dah buat. Okay, yang mana tak hantar tu je yang belum buat. So siapa yang dah buat, dia akan lebih faham lah sebab dia dah buat kan. So boleh buka jawapan awak. Okay, and then buat correction sama-sama dengan saya on the screen. Okay, so sekarang ni awak ada 1.2 kilogram ball and then yang mana dia drop secara vertical on the floor. Okay, hitting with the speed of 25 ms negative 1. Okay, they hit the floor. Okay, they hit the floor dengan 25 ms negative 1. Jadinya 25 ms negative 1 ni bukan duduk dekat posisi sini. Bukan. They hit the floor. Maksudnya sebelum dia nak sentuh the floor, velocity adalah 25 ms negative 1. So dia berada di posisi objek ketika itu dah berada di posisi sebelum dia sentuh dinding. So let's say this is the floor. Okay. Then ni keadaan objek awak dah sampai bawah dah objek ni dah sampai bawah. Okay. So ini dinding. Dan kat sini awak nampak motions of the object ke bawah lah. So dia nak jatuh bawah kan. So masa dia nak hit the floor tu, okay, velocity ketika itu ada 25 ms negative 1. So kita boleh consider ini sebagai initial velocity iaitu velocity before it hits the wall, it hits the floor. Sebelum berlakunya pelanggaran. So ini adalah U, Kiasatina baru masuk. Nama awak antara nama yang naik tak buat lagi tak hantar dekat saya lagi Kiasatina. Tolong take notes Okay. So U 25 ms negatif 1 bermaksud dia dah berada di posisi bawah, bukan berada di posisi sini. Kemudian dia kata it rebounds with the initial speed sub 10 ms negative 1. Dan dia rebound balik. Apa jadi lepas dia hit the floor, so after ni before, kita boleh cakap ini adalah before. Okay, and then after
Okay, so after maksudnya rebound balik. So arah motion bola sekarang ni pergi arah mana? Adakah masih ke bawah? Atas. Pergi Atas. arah atas. Arah atas. Okay, dan dia rebound dengan speed dia 10 ms negatif 1. So ini adalah velocity after the collision, after it hits the floor. So kita boleh letak simbol V. Okay, 10 ms negatif 1. Okay, sebelum tu saya nak padam balik yang ini. Saya tertinggal. So U tadi 25. Okay, velocity adalah vektor. Bila vektor kena consider sign convention. So dalam kes ni U awak positif ke negatif? Negatif. Negatif. 25 ms negatif 1. Tapi awak takkan nampak benda ni negatif kalau awak tak lukis motion ni. Awak tak lukis arah velocity. Awak tak nampak velocity ni positif kalau awak tak lukis vector velocity. Majority of you tak lukis. Bila tak lukis, yang ni yang akan you missing. Okay? Dan kena pasti velocity yang diberi tu adalah before the collision ataupun after the collision. Sebab bila you nak guna formula yang ini, you guna faham definition V dekat sini adalah velocity after. Yang ini velocity before collision. After collision. So collision tak berlaku dekat atas lagi. This is not the part of the collision, tak berlaku lagi collision. Collision berlaku di sini. Okay, so cara you draw kena betul. Majority buat drawing yang salah. Okay, awak confuse dengan free fall. Padahal, okay, velocity ni adalah after it hit the floor, so you ni berada di bawah, bukan berada di posisi atas. Okay, so kat sini kalau kita tengok kepada jawapan, boleh tengok balik jawapan awak. Okay, kita nak kira impulse kan, soalan tanya apa? What impulse acts on the ball? Okay, awak tengok betul-betul soalan dia nak. Impulse on the ball. Impulse on the ball. So saya dah sebut. Okay, kalau tak ni lagi awak dengar banyak kali. Okay, J on ball. Dia nak J ball. So akan jadi mass ball. Oh, ini ramai yang tak buat. V minus mass ball U. V ni pun V ball. U ni pun U ball. Sebab you ada dua objek kat sini. You ada floor. Okay. So kat sini M mass of the ball you dapat 1.2. Dia bagi 1.2. And then V ball positif 10, bukan negatif 10. Positif sebab dia sedang pointing upwards. Positif, tapi ramai yang buat negatif. Minus mass of the ball 1.2. U ball, jangan lupa masukkan negatif sebab dia pointing downwards. So akan dapat negatif 25. So ini akan dapat berapa? Tolong kira untuk saya. NS. Awak dapat positif. Siapa yang dapat negatif? Salah. Awak check balik. Dia mesti dapat positif. Sebab kalau kita lukis J on the ball pun, okay, ke arah mana J on the ball? Okay, nak taruh arah J, arah impuls, kita akan tengok arah apa kelas? Intan, Amirana ada tak? Ada, madam. Nak tahu arah impuls, kita kena follow arah apa? Kita akan tengok arah apa? Minggu lepas saya ajar. Arah macam mana, madam? Arah apa? Arah bola tu bergerak. Salah. Kelas, siapa tahu? Nak tahu arah impuls, kita akan tengok arah apa?
Check yang nota balik modul balik. Ada tulis dalam modul awal bahagian impuls. Arah impuls akan follow arah apa? Constant force. Sorry Natira Najwa, kuat sikit. Constant force. Arah, bukan constant, saya betulkan sikit arah force yang dikenakan. Acting force awak. Sekarang ni J on ball. So arah J on ball nak tengok dia pergi arah mana, kita akan tengok force on the ball. So dalam kes ini, okay, force on the ball. Daya yang dikenakan oleh floor kepada bola. So arah mana? Dalam kes ini. Ke bawah ke atas? Dina ada tak Dina? Nurdina. Saya, Madam. Arah mana force yang dikenakan pada bola? Bawah. Dikenakan kepada bola. Kedudukan bola awak duduk di atas, floor dekat bawah. Saya tanya lagi sekali, soalan daya yang dikenakan kepada bola daripada floor, lantai. Atas. Arah atas. Kalau buat arah bawah tadi, macam mana nak kenakan pada bola bola duduk dekat atas? Arah vector force mesti ke arah yang dia nak kenakan pada objek tersebut. So kalau dia nak kenakan, kalau dinding floor nak kenakan pada objek bola, bola berada di atas, so force kenalah berada ke arah atas, baru dia kena pada dinding, pada bola tersebut. So ini arah force yang dikenakan pada bola. Dan ini juga adalah arah J pada bola. So bila awak kira, awak dapat positif, awak nampak arah dia adalah sama, okay, tally dengan arah dia. So awak boleh recheck balik, so awak punya jawapan ni betul. Jangan assume bila dapat negatif je, jawapan belakang positif, you assume jawapannya betul. Salah, sebab impuls adalah vektor, positif negatif dia akan consider. Dia akan menyebabkan jawapan awak akan salah walaupun dia salah positif dan negatif. Sebab vektor negatif tu adalah indicate direction. So kalau salah sign convention last kali, walaupun magnitude awak betul dapat 42, still awak tak akan dapat jawapan yang betul. Tu bahayanya dengan vektor. Okay, so jawapan belakang adalah positif 42. Saya dah check dah positif 42. Bila you dapat negatif 42, there must be a something wrong with your calculation. So check balik. And then tak ada seorang pun tanya saya pun yang pasal ni. Okay, memang tak ada, no one message saya pasal soalan ni. Okay, tapi saya tengok majority salah. Okay, tolong tengok, tolong buat correction balik untuk awak punya rujukan. Sebab saya nak repeat lepas ni. Kalau masuk exam lah soalan ni soalan senang sebenarnya, tapi dia salah positif negatif, maksudnya memang sangat rugi. Okay, ni soalan yang pertama dia tanya tadi, impulse act on the ball. So sekarang soalan yang kedua, dia nak soalan yang sama, if the ball is in contact with the floor for 0.02, so this is the time contact. Dia nak magnitude of the average force on the floor from the ball. So sekarang dia nak force on the floor daripada bola. Force, okay, on the floor from the ball. So sekarang ni kalau saya nak lukis arah vector force ni, sebab saya nak expectation saya punya jawapan ni betul ataupun tidak. Okay, so kalau saya nak lukis vector force ni, dia pergi arah mana? Saya nak lukis force on the floor daripada ball. So agak-agak bila saya nak lukis kat sini, area sini, ke arah mana vector force ni? Farhana, Nur Farhana ada? binti Rizwan. Ya, Madam. Okay, arah mana? Vector force. Kuat sikit, Farhana. Arahkan ni. Floor berada di bawah bola. So bola nak kenakan daya pada floor. So arah vector force tersebut Bawah. ke kuat sikit? Bawah. Ke bawah.
Okay, so ini arah force. Force siapa? Force on floor. Daripada siapa? Daripada bola. So bila you tahu okay, arah force arah bawah, you kena expect yang you akan dapat nilai force tu negatif. You mesti dapat negatif sebab force dia ke arah bawah. This is how you check you punya jawapan and tackle the question. So you guna formula dekat sini guna simbol yang salah skrip ni, tolong betulkan tuan punya skrip. This simbol J, impulse is capital J, jangan salah simbol. Okay, so sekarang ni bila awak nak lukis, awak nak cari force on the floor, so equation awak dia mesti impulse floor. Awak dapat force floor del T. Okay, awak takkan, kalau awak guna impulse ball, awak akan dapat force on the ball. Okay, kalau guna impulse ball, awak akan dapat force on the ball dengan del T. So ini kena be careful. Okay, ini yang pertama. Sebab dia kan saya kata, impulse akan melibatkan dua objek dan pelanggaran of the two object akan ada dua nilai impulse yang wujud. So impulse on the floor dengan impulse on the ball. Okay, akan ada dua. So you kena be careful dia nak apa sebenarnya. Sekarang ni dia dah sebut dia nak force on the floor. So bila you tahu dia nak force on the floor, so you kena guna yang inilah. Tak boleh lah guna yang the second one. Okay, nak guna yang ini, awak dah ada dah equation. So J floor sama dengan force on the floor del T. Okay, ada yang saya check skrip dia direct terus guna J yang ini. Padahal ini adalah J on ball. Dia terus guna yang ini without any statement. Okay, ini adalah J on ball. Yang awak nak dalam equation ni adalah J on floor. Okay, so you kena dapatkan J on floor. Dan awak tahu konsep impulse, okay. Okay, the impulse dia untuk setiap objek magnitude of the impulse adalah sama, hanya berbeza arah sahaja. So kalau yang ni saya lukis J ball, okay. Kalau saya nak lukis J on floor, dia pergi arah mana? Bawah lah sebab dia follow force. So ini ada J floor. Dan awak faham konsep dia, okay, untuk impulse ni dua-dua nilai ni magnitude dia sama. Tapi berbeza dari segi direction sahaja. So kalau J ball, awak dapat positif 42 ns. Okay. That means J on the floor akan ada magnitude yang sama 42 ns tetapi J floor in opposite direction. So kita kena tambah apa kat sini? Yang you tahu dah dia memang arah bawah. So dah akan jadi berapa? Negatif. Negatif. So you kena masukkan negatif 42. Okay, sama dengan force on the floor del T 0.020. So akan dapat force on the floor adalah negatif 2100. Jadi ini memang tally lah. You dapat ni memang tally, memang you dapat negatif. So negatif ni untuk memang betul negatif sebab force on the floor arah bawah. So bila kira dapat negatif, betul tak? Betul. You check balik dengan drawing you. Okay, betul lah memang akan dapat negatif sebab force on the floor arah bawah. Okay, ada soalan nak tanya? Untuk kes ni, majoriti salah Sebab tu lah saya ajar dalam kelas daripada hari Isnin, hari tu saya ajar lukis.
J on the floor lukis, force on the floor lukis, velocity pun lukis sebab dia melibatkan sound convention, tapi majority of you tak lukis pun dalam calculation. So bila you tak lukis, okay, maksudnya you tak akan nampak positif negatif. Kalau you tengok cara saya buat, saya lukis dahulu and then baru kita akan nampak dia positif ataupun negatif. Okay. So saya nak masuk chapter subtopik baru, iaitu subtopik yang terakhir. Bila saya tanya ada soalan, tak ada soalan, tapi bila bagi latihan, majority of you buat salah yang sama. Okay, saya nak masuk 3.2, the last subtopik. Kemudian jam ketiga kita masuk subtopik topik baru. Okay, so 3.2 conservations of linear momentum. Conservation ni datang dari perkataan conserve. So nak senang, nak faham. Okay, saya harap dekat awak nota memang awak ada hard copy nota. Sama ada awak beli pada koperasi ataupun awak print sendiri dan awak catat every time apa yang saya catat on the screen. Kalau tak memang you takkan boleh score-nya fizik. You tak boleh dengar je tanpa you tulis. Okay, kalau ada you dekat, kalau kita dalam kelas memang saya akan make sure saya akan pusing semua orang tulis apa yang saya cakap. Okay, sebab every time saya tengok apa kesalahan awak buat setiap kali saya bagi latihan adalah kesalahan you memang lupa langsung apa yang saya cakap dalam kelas. So memang you tak tulis, you just mendengar sahaja. Kalau you mendengar memang you tak akan lekat dalam kepala, percaya cakap saya. So saya harap mana yang hanya mendengar kelas hari ni tanpa pegang pensel, tanpa conteng, saya harap boleh ubah attitude supaya bila saya bagi latihan tu you akan ikut betul-betul step yang saya ajar. Example 13 tadi, tutorial tu memang you tak follow the step, memang you tak boleh dapat. Majority of you yang salah yang tak follow the step. Tapi ada juga skrip yang memang follow step saya. Dia lukis, dia tulis equation, dia ganti nilai, dia consider sign convention sebab dia dengar betul-betul dan dia tulis, dia catat. Okay, so conservation ni datang dari perkataan constant. Constant. Okay, so awak akan belajar case di mana momentum ni nilai dia adalah constant sebelum collision dan selepas collision. Okay, so ini adalah berdasarkan principle, kita namakan principle conservation of linear momentum, and kita akan apply principle ni untuk case elastic dengan inelastic collision. Okay, so untuk hari ni petang ni lah. Saya masuk kepada principle. Kalau tengok pada ayat dia, principle conservation of momentum state that in isolated system, the total momentum of that system is constant. Sistem tu maksudnya apa kat sini? Keadaan, soalan atau condition ketika itulah, pelanggaran ketika itu. Antara kereta dengan kereta ke, kereta dengan lori ke, bola dengan bola ke, so kita panggil sebagai sistem. Okay, dalam keadaan closed system ni maksudnya energy energy tak move out of the system. Energy dia constant. Kata lain lah. Okay, energy of that system. Energy yang dibawa oleh setiap objek tersebut, dia tak hilang ke mana, dia constant berada di situ. So bila keadaan di mana closed system, okay, momentum untuk sistem tersebut adalah constant. Okay, contohnya kalau you ada two objek yang bertembung, okay, dan energi dia constant, contohnya tak ada external force, tak ada friction, ni salah satu contoh
kondisi di mana awak akan ada closed system. Sebab apa? Tak ada daya luar yang dikenakan pada sistem tersebut. Maksudnya bola ni tak ditolak ataupun tak ditarik, there is no external force. And then tak ada friction yang menyebabkan energy moving out from the system. Sebab awak tahu bila ada friction, energy yang ada pada objek tersebut akan bertukar kepada heat. So kat situ energy dah tak constant. Okay, so dalam kes ni bila kita bincang tentang principle conservation of momentum, adalah kes di mana tak ada external force, there is no friction. Ataupun keyword dia adalah closed system. Okay, total momentum before the collision and after the collision is the same. Okay, total momentum, jumlah momentum. Kenapa kita sebut jumlah? Kenapa prinsipal sebut jumlah? Sebab bila berlaku collision, dia mesti melibatkan lebih daripada satu objek. So maksudnya kalau you ada 10 objek, jumlah momentum untuk 10 objek tu, nilai dia adalah sama sebelum dan selepas, takkan berkurang. Takkan berkurang. Total momentum. I'm not talking about the personal object of the momentum. Tapi I'm talking about the total of the momentum. Mungkin objek A dengan objek B, bila berlaku pelanggaran, objek A mungkin kurang dapat momentum selepas collision, tapi mana pergi momentum tu, dah akan pergi dekat momentum, dia akan pergi pada objek B. Tapi kalau kita kira total dia, nilai adalah sama. So ini dari segi equation, dan selepas ni bila nak jawab soalan yang melibatkan principle conservation of momentum, you kena start you punya equation dengan yang ini. Sebab dia ada markah konsep. Okay? Okay, saya pergi kepada seterusnya, apply. So kita nak apply principle conservation ni dalam case elastik dengan inelastik. So pelanggaran awak tahu collisions adalah apa dia collision kita define? Is a event yang mana ada dua ataupun lebih daripada dua body ataupun objek berlanggar, maksudnya they exert force on each other. Bila berlaku pelanggaran, dua-dua akan exert force. Objek A exert force on B, objek B exert force on A. Itu namanya collision. Seorang kalau ada satu objek takkan berlakunya collision. It must have more than two object. Dan awak punya syllabus dia boleh up to 3 object in one collision. Okay? So itu adalah collision. Dan collision dia terbahagi kepada dua, elastik dengan inelastik. Okay? So nak tahu apa dia beza elastic collision dengan inelastic collision. So dari ciri-ciri dia. Dari segi fizikal, dari segi fizikal you nampak, objek A berlanggar dengan objek B. You nampak dengan mata you, dari segi fizikal kita tak boleh tahu dia elastik ataupun inelastik. Melainkan kita kira. Nak kira apa untuk bezakan? Tengok kat sini. Ini je beza dia. Yang ini untuk elastik. Nak awak tengok ini je. Ini untuk elastik. Ini untuk inelastik. Ciri-ciri to be elastic dia mesti menepati dua benda, iaitu apa dia? Momentum dia conserve before and after the collision, and juga total kinetic energy dia pun conserve before and after. Itu adalah elastik. Kalau inelastic, ciri pertama dia momentum conserve, dia sama dengan ciri pertama elastic collision. Tapi kalau untuk yang kedua, total kinetic energy is not conserved untuk inelastic. Jadi soalan saya, Syamin ada tak Syamin? Ya, saya. So untuk menggunakan, kalau tengok kepada karakteristik elastik dengan inelastik, apa dia karakteristik yang boleh membezakan antara elastik dengan inelastik?
The total kinetic energy. Total kinetic energy. So kalau total kinetic energy tu conserve, dia adalah collision apa? Elastic. Elastic. Kalau tak conserve, itu adalah inelastic. Ini soalan famous dalam exam, dia suruh awak determine, identify collision tersebut elastic ataupun inelastic. So kalau kita nak tunjuk yang itu adalah elastic, you kena tunjuk yang kinetic energy dia conserve. Maksudnya total K before you kira berapa and then nilai dia mesti sama dengan total K after. Kalau nak tunjuk dia tu adalah inelastic, so total K before tak sama dengan total K after. Nilai dia tak sama. Tapi kita tak boleh guna yang momentum untuk bezakan elastik dengan elastik, tak boleh beza sebab dua-dua elastik dengan inelastik momentum dia adalah conserve. So dengan kuantiti momentum kita tak boleh bezakan jenis collision tersebut. Okay, so yang tu boleh baca sendiri sebenarnya important notes. Ini paling penting sebab momentum dia ada vector quantity, so dia ada positive and negative. So kalau body move to the left ataupun move in opposite direction, the velocity will be negative and momentum akan jadi negative. So soalan ni sebenarnya konsep ni sangat senang. Satu chapter 3 ni kita boleh belajar dalam masa seminggu je, minggu lepas dan awal minggu ni. Tapi awak boleh dapat jawapan yang salah hanya kerana you salah sign convention bila you masukkan dalam equation momentum. Okay, so kita tengok example 3.4. Kita discuss dua example, kemudian nanti saya bagi awak pop quiz untuk jawab. Okay, ni soalan ni untung sebab dia tolong lukis untuk awak. Untuk SPM, PSPM, jaranglah awak dapat soalan yang berlukis. You kena lukis sendiri. Okay, you ada dua objek dekat sini. Yang mana objek A, mass dia 200 gram. So saya terus label kat sini supaya saya tak tersilap, and bila saya label tu saya terus masukkan dalam SI unit supaya saya tak ganti nilai yang salah. Dia akan jadi, okay, 200 gram akan jadi berapa? Berapa kelas? 200 gram? 0.2 kg. kg. 0.2 kilogram untuk mass A. Kemudian dia kata collide head on, okay, pelanggaran antara depan dengan depan. Okay, head on ni selalunya objek yang berlanggar objek A dan objek B initially in opposite direction lah, dia berlanggar depan-depan. So untuk berlanggar depan-depan mesti salah satu objek bergerak in opposite direction. Okay, itu head on collision. Okay, berlanggar objek B yang mana mass dia adalah 400 gram. So mass B 0.4 kilogram. After the collision, B move at the speed of 2 ms -1 to the left selepas collision. So you kena lukis lah selepas collision. Kalau tak, you takkan nampak sign convention. Percaya cakap saya kalau you tak lukis. Okay, so selepas collision, ni objek B, ni objek A, okay, and objek B selepas collision dia bergerak to the left. So ini arah motion to the left. So selepas, so saya guna simbol V selepas collision, so VB. Positif atau negatif? Tengok arah dia, positif ke negatif? Negatif. Negatif. So nampak dalam soalan tak sebut negatif tapi you kena keluarkan sendiri negatif. Kalau tak, you akan masuk nilai yang salah.
And then dia suruh awak kira velocity of A after the collision. Dia suruh awak kira VA. So saya tak lukis, kita tak tahu VA ni pergi arah mana. Kita tak tahu VA ni pergi arah mana. Yang kita tahu VB disebut to the left. So dah akan jadi negatif. So bila tak tahu, jangan lukis lah sebab dia tak sebut pun. So jangan lukis. Okay, dari mana kita nak tahu VA ni pergi arah mana? Kita akan, bila kita kira VA daripada nilai velocity, awak tahu velocity, kita boleh tahu direction motion dia melihat kepada sign convention of velocity. Okay, so jangan lukis selagi mana you tak kira dahulu VA. Kita tak boleh simply assume dia ke kanan atau ke kiri, kita tak tahu. So saya biarkan A ni tanpa drawing, tanpa arah motion. Okay, sekejap lagi baru kita lukis at the final ni. Okay, so ini saya bezakan, ini untuk before and after. Dan lagi satu, okay, nampak tak kat sini, ini saya letak simbol dia sebagai, sebab initial velocity before the collision untuk A, so saya guna simbol UA kat sini untuk 3 dan arah dia adalah positif. Okay, setiap nilai yang diberi kat awak, awak kena identify the positif ataupun negatif. Okay, untuk B, okay, sebelum collision dia bergerak sebanyak 6 ms negatif 1. 6 ms negatif 1. So ini akan jadi simbol apa? U, B, positif ke negatif? Negatif. Negatif. Okay, kenapa negatif? Semua orang kena tahu dia adalah to the left. So awak nampak dalam soalan tak sebut pun benda tu negatif. You kena tahu sendiri. Nak macam mana nak tahu? Kena lukis. So tolonglah, saya tak nak tengok dalam soalan jawapan yang awak buat tanpa drawing. Okay. Fizik kalau chapter 3 pun you tak draw, habislah chapter 4, chapter 5 nanti. Chapter 4, chapter 5 lagi banyak drawing. Okay, so nak selesaikan yang ini, kita akan guna principle conservation of momentum. Kenapa? Okay, sebab saya nampak ada pelanggaran kat sini. Oh, you nampak je collision, the hint is using the principle conservation of momentum. And nak guna principle conservation of momentum, kita tahu, okay, principle conservation of momentum kata momentum, total momentum initial sama dengan total momentum final. Sebab tu awak akan keluar dengan equation summation PI before the collision sama dengan total momentum final before after the collision. Final refer kepada after collision, initial refer kepada before collision. Ini adalah simbol sum. Kalau masih ingat you belajar waktu maths dulu. Sum maksudnya total, jumlah. Okay, so bila kita pecahkan, okay, awak kena pecahkan equation ni. Sebab kalau awak nampak kat sini, ini semua simbol P. Tapi dia tanya adalah simbol V. So it means that you kena keluar, expand lagi equation ni sampai timbul simbol V untuk you cari. Okay, so macam mana nak pecahkan? You first, you pecahkan apa yang you tambah untuk right hand side. Okay, before the collision ada objek A and ada objek B. Setiap objek, okay, ada momentum. Sebab saya sebut minggu lepas, momentum adalah kuantiti yang ada pada objek yang bergerak. So you boleh pecahkan equation, dia akan jadi momentum A initial tambah dengan momentum B initial. Kalau ada objek C tambah lagi, kalau ada objek D tambah lagi. Sebab dia nak total of the system. So this is your system lah. Ni sistem awak sekarang. Okay, so sama dengan momentum, total momentum selepas collision. So maksudnya tengok selepas collision ada dua objek, ada objek A, ada objek B. So akan ada dua quantity momentum. So saya refer momentum untuk A sebagai PA final after the collision, and then saya refer momentum untuk B selepas collision sebagai PB final. Masih tak ada lagi simbol V. Bila you buat ni, semua simbol P je ni, tapi yang aku nak cari adalah V.
So apa you kena buat? Next. Class. Formula momentum. Yes, gantikan dengan formula momentum. Formula momentum, you tahu momentum sama dengan mv, velocity. Okay, so you akan gantikan. So contoh untuk momentum A initial, you akan guna mass A, simbol A. Tolonglah untuk mass you have to label mass to refer kepada objek mana. Sebab you ada banyak objek kat sini yang setiap objek ada mass yang berbeza. Kalau you guna semua nilai menggunakan simbol mass yang sama, you akan tersilap bila you nak masuk ganti nilai nanti. So macam ni contoh saya buat mass A and U initial velocity. Saya guna simbol initial velocity sebab before collision untuk A. Tambah dengan PB, momentum B. Sudah akan jadi mass B lah, UB. Okay, and then mass A. So kat sini, momentum A final. So saya guna simbol apa? Dia akan jadi MA lagi kelas VA. VA. Tambah dengan MB, VB. So kat sini barulah, oh dah keluar dah apa yang aku nak, VA. Nampak tak? The way how I tackle the equation, the concept. Daripada ni, this is the concept, dapat markah 1 kalau you tulis. And then you expand sampai you dapat unknown yang you nak, iaitu VA. And then, dah dapat macam ni, gantikan je lah nilai. Okay, dengan syarat ganti dengan yang betul. Contoh, you masukkan mass A, you dah label dah mass A. So you carilah mass A berapa. Kalau you tak label, you kemungkinan salah mass. So you dah tahu dah mass A adalah 0.2. So letak 0.2. UA, initial velocity untuk A. So you tengok yang ni lah, jangan tengok yang lain. Sebab you dah letak simbol kat sini. Positif 3, letak positif 3. Letak positif 3. Tambah dengan mass B. Mass B you akan dapat berapa mass B? 0.4. UB you akan letak negatif 6 yang ini. Okay. Mass A ulang balik 0.2. VA yang awak nak cari. Plus mass B 0.4. VB dia dah bagi dah. Okay. So negatif negatif lah. Negatif 2. Cuba bayangkan kalau you tak lukis dan you tak consider sign convention, you akan dapat jawapan yang salah. Sebab dalam soalan memang dia tak akan bagi sign convention untuk nilai velocity yang dia bagi. So that means you kena draw the vector and you kena consider sign convention, baru you guna nilai tersebut dalam equation. Okay, so dapat berapa VA? Wadina. Negatif 5. Dapat berapa? Negatif 5. Negatif 5. MS negatif 1. Yang lain dapat yang sama ke? Sama. So it means that awak dah nampak dah, dapat negatif 5. So it means that objek A bergerak ke mana? Ke arah mana objek A bergerak? Ke arah? Kiri. Kiri, sebab dia dapat negatif. Oh, maksudnya objek A ini bergerak ke arah kiri. Sebab apa? Sebab kita dapat VA negatif 5, MS negatif 1. So it means that dia bergerak sama arah dengan objek B selepas collision. Kalau soalan tanya what is the directions? Okay. So you tahu direction A adalah to the left. Tapi dia nak velocity kat sini kan. So you kena state lah dia punya magnitude and dia punya direction. Okay, ada soalan nak tanya? Ada soalan? Any question?
No. Okay, kalau tak ada, saya pelik lampu ni. Jarang kelas saya student tak tanya. Saya harap tak tanya tu faham lah, atau bukan tak tanya tu disebabkan tak ambil peduli. Saya harap tak tanya tu maksudnya you jelas dengan penjelasan saya. Okay, so ini saya nak pergi soalan nombor 2. Sebelum pukul 2 kita start dengan pop quiz. Sebab every time saya minta awak buat latihan, bila saya check balik, salah konsep. Padahal awak ni, kalau ikutkan batch yang lepas, tak pernah ada video recording. Okay, so kalau diorang ngantuk dalam kelas ataupun dalam lecture, diorang terlepas konsep yang penting, dia pun tak boleh repeat nak dengar balik. Sebab kita tak pernah buat video recording dalam kelas yang face to face. Tapi awak ni kelebihan online, saya selalu supply awak dengan video recording dan recording dalam kelas. So bila you tak faham, you boleh dengar banyak kali sampai you faham, sampai you dapat. Tapi still you tak ambil. Ada setengah pada awak just take it for granted je. Maksudnya tak tengok pun video. Sebab saya boleh tengok awak punya view of the video yang saya upload tu dah tinggal ada berapa. Okay, contoh recording kelas awak hari Isnin minggu lepas baru ada tak sampai 10 view. That's mean you tak tengok balik pun recording tu. 10 daripada 30 orang. Saya agak kecewa lah kat situ. Padahal itu adalah salah satu kelebihan kat awak. Batch lain kalau tak dapat dalam kelas, tak dapat dalam lecture, mereka kena belajar sendiri. Tak ada, dah memang takkan ulang. Lecturer lain takkan ulang. Dia tak boleh nak repeat dengar banyak kali kat YouTube pun memang takkan ada. Okay, kalau saya tengok next time kalau recording pun masih kurang, tak lebih daripada setengah yang tengok balik. So next time saya rasa saya tak perlu buat recording untuk kelas kan. Saya just run online class and then tanpa saya record lah. Sebab kalau saya record pun tak ramai yang tengok. Okay, saya pergi soalan yang kedua. Objek P. Sekarang awak ada objek P yang mana berat dia 3 kg. So saya lukis. Okay, ni objek P. Okay, dan saya keluarkan dia kata mass dia 3 kg. So dah memang dalam SI unit. And then moving with the velocity of 2 ms negative 1. Velocity of 4 ms, sorry. Okay, 4 ms negative 1 and then heat on. Heat on ni pelanggaran dia macam saya sebut tadi, dia mesti berlanggar secara face to face. Depan-depan. So kalau you nak lukis dia punya collision, dia mesti contohlah ni objek Q sebab dia berlanggar dengan objek Q kan. So objek Q. So the motion mesti ke arah satu sama lain lah. Kalau tak, dia takkan berlaku pelanggaran antara satu sama lain. Takkan berlaku pelanggaran face to face ataupun hit on. Okay, objek P ke arah Q. Objek Q ke arah P. Ini baru boleh berlaku orang panggil sebagai collapse hit on. Macam kereta awak lah berlanggar secara depan dengan depan. Kalau berlanggar awak langgar kereta, bontot kereta orang, itu berlanggar secara belakang. Ini berlanggar macam kereta yang bawa arah yang berbeza, ini berlanggar. So hit on collision, berlanggar depan-depan. Okay, yang mana dan dia cakap objek Q ni mass dia adalah 1 kg. So ini mass P, ini mass Q. Label kan beza sebab nilai yang berbeza. And then bergerak in opposite direction with the velocity of 4 ms negative 1. So ada dua velocity dekat sini and then you bawa keluar. Okay. Because P ke arah kanan. So UP, saya guna simbol U before collision. Positif ataupun negatif, Abra? Positif. Positif, negatif, tak dengar?
Untuk P kan? Ya, untuk P. P positif. Positif. Sebab kita dah nampak dah motion dia ke arah kanan, so dia jadi positif 4. MS negatif 1. Dan awak tengok U, Q awak dah nampak dah dia ke kiri. So dia punya U, Q, initial velocity untuk Q akan jadi negative 2 MS negative 1. Jadi negatif lah. Walaupun dah soalan tak sebut pun negatif. Okay, after the collision, both object move with the common velocity. Okay, selepas ni before. Okay, this one is after. The move dengan velocity yang sama. Common velocity ni maksudnya VA sama dengan VB. So it means that, okay, kalau dia bergerak pada velocity yang sama, maksudnya dua-dua objek ni kemungkinan dia stick together lah, kemungkinan. Boleh jadi juga dia bergerak lepas pelanggaran, dia bergerak in opposite direction, masing-masing bergerak pada arah yang berbeza tetapi dengan velocity yang sama. Boleh juga jadi kemungkinan macam tu, ataupun boleh jadi juga dia stick together, dia melekat. Okay, so saya tak tahu dia pergi arah mana, so nak tak nak kita just lukis je saja tanpa kita lukis arah dia. Sebab kita tak tahu arah dia pergi mana. So lukis ni after, so ni P, kemudian ni objek Q. So nak tahu dia pergi arah mana, sekejap kita lepas kita lukis baru kita tahu. Okay, so nampak tak ini adalah collision. So bila collision, hints yang awak boleh guna adalah kita boleh guna principle conservation of momentum. Okay, so nak guna konsep tu, summation PI awak belajar sama dengan summation momentum after the collision. Okay, dan soalan so awak kira nilai V selepas collision. Macam tadi saya kata, you dah start dengan equation yang ini, tapi you tak nampak lagi simbol V. Yang ada hanya P. So that means you kena pecahkan equation ataupun principle yang ini. Okay, so kalau pecah dia akan jadi macam mana? Momentum siapa yang kita nak tambah? Kelas. Inertia, tengok pada before the collision sebab kita nak tahu inertia. So momentum siapa yang kita nak tambah? Tak ada kata kat sini jumlah momentum before the collision. Jadi kelas, dia akan jadi momentum siapa yang kita nak tambah untuk dapatkan jumlah sebelum collision? Momentum P tambah momentum Q. Okay, momentum P tambah dengan momentum Q. Thank you Syafini yang respon. Okay, momentum P initial tambah dengan momentum Q initial. Sama dengan momentum P final tambah dengan momentum Q final. Kemudian tak nampak lagi V. Yang awak nak cari V sekarang ni. Tak nampak lagi. Nak pecahkan lagi macam Azam beritahu tadi pada soalan sebelum ni. Pecahkan in term of equation momentum. Sebab awak tahu momentum P sama dengan MV kan. So pecahkan. So awak nak tahu momentum P. So awak akan kira momentum mass P. Dan this one is initial. So guna UP. Okay, tambah dengan momentum Q. Momentum Q. So pecah kepada equation momentum. Iaitu akan jadi mass Q UQ. Saya guna U sebab before the collision. Okay, tambah dengan momentum P final. Momentum P final. So apa equation dia? Adrina Sarah. Adrina Sarah ada tak? Tidur apa Adrina? Sajidah tak Sajidah? Ada madam. Okay, apa equation momentum P untuk final? Yang saya boleh gantikan dekat sini. MP. M siapa? M untuk P. M untuk P. Lagi? V untuk P. V untuk P. Okay, plus Plus MQ. MQ. VQ.
VQ. Okay, good. Thank you Sajidah. Okay. Okay. And then dalam ada equation ni, awak nampak awak nak kira V. Kan? So awak dah ada V dah kat sini. Okay, maksudnya just masukkan nilai. Tapi awak tahu sebab VA, saya guna simbol VA sebab dia kata common kat sini. So awak tahu VP sama dengan VQ. So awak tahu nilai ni adalah sama. Okay, ni dua nilai ni adalah sama. So dalam matematik kalau nilai dia sama, kita boleh bawa keluar. Dan bila kita bawa keluar, kita boleh guna simbol yang sama lah. So equation awak akan jadi mass P, saya masukkan nilai terus lah. Okay, mass P adalah 3 kg. UP positif 4 tambah dengan mass Q 1, UQ negatif 2. Okay, sama dengan mass P 3 tadi. Okay, VP kita tak tahu berapa. Okay, saya guna simbol yang sama, V sahaja. Tambah dengan MQ adalah 1, VQ saya kata ingat. Sebab apa saya guna simbol yang sama VP dengan VQ? Sebab VP dengan VQ adalah nilai dia sama. So kita boleh guna satu simbol sahaja. So kita boleh kurangkan unknowns. Kalau tadi ada 2 unknowns. Okay, kalau tadi ada 2 unknowns, 1 dengan 2. So sekarang ni hanya tinggal 1 unknown sahaja. So senang untuk you selesaikan. Okay, dia akan jadi 3 tambah 1 factorize the V. So sekali V awak akan dapat berapa? Chapter 3 kan? Sekejap. Ataupun ada yang dah kira dapat berapa? 2.5. Positif atau negatif? Positif. Okay. Betul. Madam, Ya. kalau yang equationnya after collision tu boleh ke buat MP tambah MQ dan kurungan dengan V? Yang mana? Ulang balik. Yang equation lepas collision tu, Okay. MP tambah MQ darab dengan V. Boleh juga, tak masalah. Maksudnya Okay. awak factorize dah siap-siap. Kalau saya kat sini sebab saya nak tunjuk dulu, so saya tak factorize siap-siap lah. Okay. Sebab dia ada nilai V yang sama kan? Okay, so V dapat positif 2.5, MS negatif 1. So that means both object bergerak ke arah kanan, to the right. Dua-dua objek bergerak ke arah kanan. Okay, ini untuk V. Okay, so menggunakan principle conservation of momentum, kita boleh selesaikan masalah untuk kita dapatkan nilai final velocity pun boleh. Kita dapatkan nilai initial velocity before the collision pun boleh. Okay, it can be solved by using principle conservation of momentum. And the hints, memang kalau soalan nak awak guna principle conservation of momentum, dia akan sebut collision. So sebenarnya kalau collision sama ada impulse, kita boleh guna this one lah. Dan soalan dalam PSPM selalunya akan combine impulse dengan collision. Okay, itu awak boleh dapatkan soalan tu dekat skill up question soalan 2. Soalan 2 tu saya tunjuk kat sini. Dia gabung antara impulse dengan principle conservation of momentum. Ni. Soalan ni dia gabung memula berlakunya pelanggaran antara A dengan B, so kita boleh apply principle conservation method, and then B ni berlanggar dengan wall, so kat situ kita boleh apply impulse sebenarnya. Sebab tu impulse dan momentum ni kita boleh dirangkumkan pada satu chapter sahaja sebab dia konsep dia lebih kurang sama.
Okay, so saya memang berniat untuk discuss sampai soalan 2 sahaja. Okay, soalan 3, soalan 4, soalan 5 saya dah siapkan recording. Saya bagi dekat dalam discussion channel. Okay, so dah pukul 2 saya bagi awak soalan pop quiz, nanti awak submit sebelum pukul 3. Siapa yang siap awal untuk pop quiz, boleh continue dengan soalan 3, 4 dan 5 untuk example 3.4 ni, and then tengok video recording untuk semak you punya jawapan. Okay, boleh? Boleh. Boleh. Okay, siapa yang tak ada apa-apa nak tanya, boleh terus tunggu jawapan soalan dekat dekat channel discussion. And then boleh leave the Google Meet. Kalau ada soalan boleh saya on dekat Google Meet, kalau ada soalan boleh masuk balik lah. Okay. So kalau awak nak live dulu pun boleh, tak masalah. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Madam, Ya. untuk jawab soalan 13 yang Madam bincang masa first start kelas tadi kan? Yang dia tanya force tu, jawapan belakang bagi positif 2100 Newton. So jawapan belakang salah lah kan? Memang jawapan dia positif untuk force. Oh, so, dia kena magnitude je lah. Tak, memang jawapan dia positif. Bukan magnitude, memang dia upright kan. Okay, jawapan belakang sebab dia bagi awak magnitude kan, dia nak tanya magnitude of the average force kan. So yang tu dia bagi magnitude je kan? Dia bagi magnitude saya. Baik, dia punya dia punya working solution mesti dia letak negatif lah, and then dia letak statement last sekali magnitude of the force adalah 2100. Oh, okay. Thank you, Madam. Soalan quiz kat mana, Madam? Kejap Oh. Saya tak boleh nak upload. Mana dah? Kenapa tak boleh upload ni?
Madam, Apa? Kejap yang kejap Faizan, kejap. okay. Dalam kelas ni. Dalam kelas. Masih. Ya Faizwan. Faizwan? Ah, yang dia suruh tunjuk collision is inelastic tu kena cakap pasal total kinetic energy ke? Kena test guna total kinetic energy lah. Sebab itu je karakteristik yang membezakan elastik dengan inelastik. So kalau nak ikutkan dalam note, kena cakap pasal internal energy semua tu. Tak, awak kena show, awak kena tunjukkan total, dia nak inelastik kan? So awak kena tunjuk sebab inelastik adalah karakteristik dia total kinetic energy dia tak conserve. Maksudnya total kinetic energy before nilai dia tak sama dengan total kinetic energy after. So you kena tunjukkan nilai tu tak sama. Okay. Okay. Madam, Ya. contoh kalau after collision tu kalau dia move opposite, memang dia punya direction tu negatif ke? Ya. Kan saya kata velocity sign convention dia akan menentukan arah motion dia.
Madam, yang pop quiz tu kena hantar soalan 1A ataupun soalan 1A dan B. 1A and B. Okay, Madam. Dia pada dua gambar berbeza tu. Okey ke? Okay, Madam. Thank you. Madam, Ya. soalan B tu ada unit ke? Awak kira apa? Kira untuk inelastic tu kan? Awak macam mana? Saya buat tu. Saya guna equation ni lah. Equation apa awak guna? Yelah, Saya ambil tu. awak tunjukkan apa? Saya pakai elastic tu punya. Ya, awak pakai equation. Awak Equation tunjukkan apa? dia punya show the collision in elastic. Ya, so step pertama apa awak buat? Saya buat yang apa tu, yang inelastic tu, yang bawah sekali tu. Yang bawah tu yang sum K, lepas tu ada F, lepas tu lebih kecil daripada sum K initial tu. Awak tunjukkan macam mana? Awak kira ke apa? Saya kira. Okey, awak kira first awak kira yang mana? Saya kira yang F punya dulu. Total kinetic energy final. Okey, dapat berapa? Saya dapat 12.37. Okey, so energy awak tanya unit kan? So unit ni mestilah daripada setiap kuantiti. So yang awak kira tu kuantiti apa? Untuk kinetik ke? Kuantiti kinetik tu, kinetik kuantiti apa? Momentum ke madam? So guna KJMS tu ke? Tak, kinetic energy. So quantity energy, unitnya? Joule. Joule lah. So unit energy. Okay. Energy kan, chapter 1. Terima kasih. Tak boleh guna unit momentum sebab kita bukan test momentum, yang kita test tu kinetic energy. So kena guna unit energy. Pakai formula kinetik lah madam. Dah kena guna formula kinetik lah. Salah. Nama pun kinetic energy, awak guna formula momentum, maksudnya awak kira conservation of momentum. Kan dia kata kat sini, dia ada nota awak ni kan dia bagi formula untuk kinetic energy juga. Saya tak masuk lagi ni, tapi saya nak tengok dulu awak buat based on the notes. Saya nak test dulu.
So formula kinetik yang mana madam? Alah. Awak nak kira total kinetic energy, awak nak test dia before dengan after. So you kira lah before dulu. Before total kinetic energy berapa? Jumlah dia. Ada dua objek kan? So kena kira kinetic energy untuk setiap objek before the collision. Ada kira jumlah dia berapa. Kemudian buat benda yang sama untuk selepas collision, berapa total kinetic energy dia pula. Kinetic energy formula dia tu ada nota tu half mu squared. Oh, okay, nampak. Oh, situ. Kan tu ada formula kat situ. Madam, yang kinetik tu U tu prosedur eh? Oh, madam.
Ada yang panggil saya tadi. Saya tak perasan, saya silent. Yang U dekat kinetik tu kuasa 2 madam? Sorry, ulang balik. Saya tak perasan, saya silent. Ha? Soalan untuk formula kinetik Aha. yang kan 1/2 M1 U2. 2 tu kuasa 2 Kuasa 2 U square. Dia half MU square. Okey. Madam, lepas dah buat perbezaan tu terus buat yang persamaan tu kah? Yang KF kurang pada KI. So dia kalau nilai dia tak sama, dia jadi elastik. Siapa tanya tadi? So kalau nilai awak dapat tak sama, maksudnya kinetik ni jawab conserve ataupun tak. Kalau tak conserve, so awak boleh reconfirm lah itu adalah inelastik. Kalau awak dapat sama, maksudnya kinetik energi awak conserve, constant. So that means itu adalah elastic solution. Lepas tu madam dah dapat dia punya kinetik tu, kita bandingkan, lepas tu siap lah. So bila awak bandingkan, nilai dia sama ataupun tidak? Tak sama. Tak sama, so kat sini dia cakap kalau total kinetic is not conserved, so it means that dia adalah elastic ataupun elastic. Inelastic. Inelastic, simple lah, yes, stick as two. So it shows that the kinetic energy is not conserved, then the condition is inelastic. Maksudnya energy loss tu tak payah buat apa lah. Energy loss dia tak pergi pun berapa energy loss tu, tak payah kira. Dia sudah suruh awak tunjukkan itu adalah inelastic. Oh, okey.
Terima kasih, Madam. Ya, sama. Terima kasih, Madam. Sama. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Terima kasih, Madam. Thank you, Madam. Madam, Ya. sorry, anu Kak, dah dapat dia velocity, perlu ke mana nak tulis jawapan dia? So kena sebut ke the direction. Ha? Kena sebut ke direction velocity tu. Ya. Okay. Nak sebut dalam ayat ke? Boleh. So just write the okay. Sorry.